Terengganu, negeri yang kaya dengan khazanah alam dan warisan budaya yang mempunyai jaluran pantai mengancur sejauh 225 km dari utara ke selatan. Nak siapkan satu kapal ni. Di Kuala Terengganu wujudnya Pulau Duyung yang merupakan sebuah pulau terletak di muara Sungai Terengganu. Dahulunya Pulau Duyung ini terbahagi kepada dua, tetapi kerana pemendapan dan longgokan pasir telah menyatukannya dan juga mengubah garis pantainya. Negeri Terengganu merupakan sebuah negeri yang unik, kaya dengan khazanah warisan dan kebudayaan. Selain daripada penduduk yang ramah dan mesra, negeri ini mempunyai pelabuhan yang sibuk pada suatu masa dahulu. Sejarah negeri Terengganu kaya dengan catatan mengenai perdagangan dengan benua di sekeliling semenanjung Malaysia. Kemahiran membuat kapal tradisional daripada papan kayu jati dan cengal diapit kulit kayu gelam serta penggunaan pasak membuatkan kapal mampu berlayar menempuhi ombak besar sehingga ke negara Australia, Afrika Selatan serta mampu bertahan sehingga puluhan tahun. Cukup membanggakan bagi kita, salah seorang petukang kapal yang cukup mahir dan berpengalaman adalah insan bernama Syafi'i bin Abdullah atau lebih mesra dikenali sebagai Pok Awi. Nama Pak Awi ni nama panggil Syafi'i Abdullah, nama dia IC. Orang Medang, apabila kita nak dia nak buat bot mana Muhammad Syafi'i, dia tak tahu dia nak nama kapal juga. Orang panggil Pak Awi. Pak Awi tukang motor, tukang bot lah, mana gitu. Pada zaman 80-an, Pulau Duyung cukup riuh dengan bunyi pertukangan setiap hari kerana pada waktu itu terdapat banyak petukang yang menghasilkan kapal. Pelbagai jenis kapal yang dihasilkan, ada juga yang mencecah sehingga bernilai jutaan ringgit bergantung kepada saiznya. Kebanyakan mereka yang mempunyai kemahiran bertukang membuat kapal mewarisinya secara turun-temurun dari susu galur keluarga mereka, termasuklah Pok Awi sendiri. Dia tradisi pembuat bot dalam Pulau Duyung ni, maknanya biasanya macam sudah sampai ke anak boleh buat sendiri. Tradisi ketika hak pengalaman tu lama lah. Mana tiap-tiap ada tukang tu memang dia ada anak dia untuk benda untuk buat pelapis. Allah ish. Nak siapkan satu kapal ni. Lebih kurang dah setahun lebih lah. Dia atas jenis kapal lah. Kalau jenis hak mudah, hak payah. Hak jenis modern ni model payah sikit. Model lambat sikit. Kalau jenis pacing, jenis bubu, itu mudah sikit buat. Model buka tunda ni memang ramai sikit lah. Pasal dia nak gunakan alat tang dia kasar-kasar. Alat tang besar-besar, itulah. Mana kalau ni, itulah dia lambat sikit ni, sudah ni. Itulah. Kalau nak dia ni buat pancing lah. Pancing harga pun murah sikit, mana gitu. Menurut Pok Awi, selama berkecimpung hampir 47 tahun dalam industri ini, terdapat banyak tempahan kapal dari dalam dan luar negara. Di samping pelanggan tempatan, Pok Awi juga menerima tempahan daripada peminat kapal luar negara. Dia kebiasaan Pak Ibu buat ni dalam negara lah. Maknanya Pahang,
Johor, Kelantan, Terengganu tu lah. Kapal luar-luar negara ni sebab masa sekarang ni kuranglah. Tak macam dulu. Yang bila di barang tu harga kayu naik melampau, benda ni barang-barang naik melampau ni, setelah di situlah kurangnya tempahan. Mutakhir ini kurangnya tempahan disebabkan kos bahan yang meningkat menjadikan ramai pengusaha bot mengkaji semula kerja mereka dan ada juga yang berhenti daripada industri pertukangan kapal ini. Namun bagi meneruskan legasi ini di Pulau Duyung sehingga ke hari ini. Ayah saya ni kira dia spesialis ataupun pakar dalam kapal bot nelayan ataupun berkat bot laut dalam. Pok Awi merupakan seorang bertukang yang cukup teliti dalam seni pembuatan bot dan ketelitian ini diterapkan ke dalam diri salah seorang anak Pok Awi. Mereka adalah merupakan generasi baru yang sedang meneruskan industri kapal tradisional ini. Walau bagaimanapun, Pok Awi juga masih turun padang dan memastikan keadaan bot itu berkualiti tinggi serta memenuhi kehendak pelanggan. Okey, dia punya ayah saya ni kira salah satu benda dia buat tu secara teliti. Dia tak buat benda-benda satu benda tu dia secara main-main. Okey, macam contoh dia buat bot. Okey, dia buat bot ni secara kalau orang buat tempahan ni dia bersungguh-sungguh menghasilkan sebuah bot tempahan orang yang menempah dengan dia. Okey, dia akan buat dengan teliti, dengan cermat, sampai dia punya kepuasan customer tu dan juga kepuasan dia sendiri. Dia kalau dia buat bot ni, kalau dia rasa tak puas hati, dia memang akan buat sebaik-baik yang mungkin untuk kepuasan dia punya customer dia. Beliau menggunakan pelbagai jenis kaedah dan di antaranya adalah pasak kayu yang diperbuat daripada kayu penaga bagi memberi cengkaman kuat agar binaan kapal tersebut kukuh dan bertahan lama. Pelbagai saiz kapal yang telah dibuat ada yang mengambil masa sehingga 1 tahun 7 bulan untuk disiapkan sehingga boleh bergerak dengan lancar dan berkeadaan baik. Ya, sama sekali di Terengganu ni, di Pulau Duyung ni banyakkan dia panggil pasok. Dia nak masuk ke satu papan tu dia bubuh pasok dulu. Dia bubuh pasok baru dia hemat kan dia panggil gandeng. Gandeng nak masuk sekeping ni. Dia cepat-cepat lem macam teleng, dia tak pakai pasok. Dia tak pakai pasok, dia pakai adu dah rapat ni dia paku. Tu. Pasal tu kalau ni accident apabila naik di pantai kadang-kadang tak boleh ambil, pecah. Boleh ambil je lah. Tapi bot ni, bot atas Terengganu ni, insyaAllah untuk 2-3 hari dalam bot ni, mana tak pecah lagi. Yang lepas dah lah. Sebab apa? Dia kekuatan atas pasok ni. Pok Awi sering dikunjungi oleh para pengunjung bagi mengkaji proses pembinaan kapal yang unik dan semakin pupus ini. Minat dari dalam dan luar negara ini sangatlah bagus kerana ia menjadikan kapal tradisional Terengganu lebih dikenali ramai. Terengganu negeri yang kaya dengan khazanah alam dan juga mewah dengan kebudayaan masyarakat dianugerahi jaluran pantai yang panjang menyebabkan ramai penduduk sejak zaman dahulu memilih untuk menjadi nelayan. Jadi alhamdulillah memang Terengganu terkenal di Malaysia sebagai negeri yang berada di pesisiran pantai 244 km panjangnya, di mana di antara industri oleh kerana penduduk yang berada di tepi pantai ini, pinggir pantai, mereka bekerja sebagai nelayan. Jadi tidak asinglah, antaranya mereka bot nelayan ni mereka bina sendiri. Ini terkenal lah sejak zaman dahulu lagi. Dan tempat yang paling masyhur sekali di Terengganu adalah di Pulau Duyung. Dan sekarang ni kita berada di Pulau Duyung Besar. Dan di sinilah sebenarnya terkenal di muara Sungai Terengganu yang cantik. Dan di sini ada Pulau Duyung. Dan di sini memang dikenal bot tradisional sejak puluhan tahun yang lalu.
Pulau Duyung menjadi sebuah pusat pembinaan kapal tradisional dari kayu yang bertaraf antarabangsa. Kapal tradisional Terengganu ini lebih dikenali oleh orang-orang luar. Siapa sangka pembuatan kapal besar yang mampu berlayar di laut dalam juga dibina di Pulau Duyung, Terengganu ini. Sebenarnya kerajaan negeri sentiasa menyokong pembinaan kapal di Pulau Duyung dan cadangan pembinaan galeri khususnya sebagai latihan kepada anak-anak muda, training kepada mereka untuk mereka mahir sebenarnya untuk membuat kembali. Sebagai contohnya Pak Awi, dia sudah berusia, oleh kerana pembuatan bot ni istilah orang Terengganu makan rank. Maksudnya dia kena kerja kuat sikit. Jadi Pak Awi dengan usia yang sudah berumur, dia telah perturunkan kepada anaknya A ni yang sedang buat sekarang ni, mengusahakan. Jadi sebenarnya tradisi pengusahaan dengan pelapis-pelapis baru sebenarnya sentiasa ada, tetapi memang kerajaan negeri sedang berusaha untuk mempertikatkan perkara ini dengan insya-Allah dalam perancangan untuk kita tubuhkan galeri perahu ataupun bot tradisional, dan di antaranya kita akan train anak-anak muda paling tidak supaya mereka sayang kepada pembuatan bot tradisional. Sebenarnya pada saya kalau kena cara, kena kaedahnya, insya-Allah mereka akan mendapat pendapatan yang tinggi. Antaranya sebuah bot yang diusahakan di belakang kita ni harganya lebih daripada RM1 satu. Kalau dia buat sentiasa pembinaannya dalam masa setahun setengah boleh siap. Bayangkan mereka hanya ada berapa orang saja yang buat, berapa sebenarnya keuntungan yang mereka akan dapat. Jadi perkara macam inilah yang generasi muda sepatutnya mereka mengetahui akan kepentingan sebenarnya bukan sahaja dengan bekerja di tempat-tempat mewah, di bandar-bandar besar, tapi sebenarnya dengan industri yang ada, terutamanya pembuatan bot ini, mereka boleh sebenarnya mendapat pendapatan yang lumayan. Dahulu Pulau Duyung dikenali sebagai Pulau Peria kerana dipercayai bentuknya seperti buah peria. Orang-orang Melayu di Terengganu terkenal sebagai pembuat perahu secara tradisional. Di Museum Terengganu, kita boleh melihat pelbagai jenis kapal atau perahu yang masih disimpan sebagai tontonan para pengunjung dan pelancong, menjadikan bukti sejarah pelabuhan yang terkenal pada masa dahulu. Budaya maritim kita sedia maklum berdasarkan apa yang saya sedang berdiri sekarang ini adalah perahu besar, yang mana kita sedia maklum bahawa negeri Terengganu mempunyai hampir 20 jenis alat pengangkutan air yang kita namakan perahu dengan pelbagai pergunaan. Sama ada untuk kegunaan persendirian bagi rumah-rumah yang biasa berada di tepi sungai, bagi yang untuk dijadikan kenderaan untuk penumpang, kenderaan untuk mengangkut penumpang bagi menyeberangi sungai, ataupun perahu tambang. Ada perahu tambang, dan sekarang ini yang masih kita ingat di minda kita ialah bot penambang, juga sedang berada dalam keadaan yang hampir pupuslah. Dan perahu juga digunakan untuk berdagang. Itulah yang utama. Sebab negeri Terengganu ini ramai melahirkan pedagang-pedagang. Di museum ini juga terdapat perahu besar jenis Pinis Kopel dan Pinis Dogol sepanjang 74 kaki dipamerkan megah di sini. Dan perahu besar ini juga mempunyai nama ataupun jenis, iaitu jenis pinisi, yang ini dipanggil, yang sebelah belakang saya ini adalah pinisi gobel, dan yang di hadapan saya ialah gobel. Dan dua-dua perahu besar ini digunakan untuk berdagang ke seluruh kepulauan Melayu, bukan sahaja ataupun berah daripada Thailand ataupun Siang. Kita hendaklah menghargai bagaimana nenek moyang kita
timbul kreativiti untuk membina perahu dan sebagainya sewaktu masa dahulu, hasil daripada keperluan semasa. Kapal layar, jenis kapal layar ni banyakkannya ini banyak jenis. Kapal layar ni maknanya perahu pinis, perahu gobel. Nak tengok rupa tak ada lah, cuma nak kapal nama je lah. Yang selalu dia buat tu, macam Ajelah dia buat selalu tu, pinis lah. Perahu pinis, perahu bedor. Mana gitu. Tapi nak yang selesa duduk di laut ni mana pinis lah untuk kapal layar. Kalau jenis bot nelayan, dia panggil pasak potong. Macam yang ada ni. Model ni lah. Yang paling selesa. Yang lain rasanya tak ada lah rasanya. Yang buat masa ni yang paling selesa sekali, ni model ni, model pasak potong. Mana gitu. Dan pula tepuh jenis lain tak ada lah. Mereka model ni dah. Jenis pasak potong. Pasak serak panggil. Kulit kayu gelam adalah spesies pokok yang tumbuh secara semula jadi dan tumbuhan ini mudah dijumpai di Terengganu, khususnya di kawasan tanah lembap seperti tebing sungai, tepi laut dan juga kawasan pedalaman yang mempunyai sumber air yang banyak. Dia tiga perkara. Pertama, tak masuk air. Kedua, tak payah diganggu oleh titik. Yang ketiga, tahan lama. Oleh kerana dia menggunakan kayu gelang tu, kulit kayu gelang tu, bot tu sangat tahan lama. Saya tak tahulah berapa puluh tahun dia boleh tahan, tapi sekarang ni masih boleh digunakan lagi. Begitulah istimewanya penggunaan kulit kayu gelang. Tapi gelang ni bukan gelang sekarang yang panggil gelang moden ni, gelang lama. Dia gelang ada dua jenis. Gelang baru ni yang banyak benihnya daripada luar dengan gelang asal sini. Yang saya maksudkan tu gelang ialah gelang yang asal sini. Lain kulit dia. Dalam proses pembuatan perahu khususnya di Terengganu, penggunaan kulit kayu gelam amatlah penting sebagai penebat daripada air masuk dan secara tradisi masih digunakan sehingga hari ini. Ia diletakkan di antara papan-papan dinding perahu. Apabila perahu berada di dalam air, kulit kayu tersebut akan mengembang dan secara tidak langsung merapatkan lapisan antara papan dinding. Kita berharapkan generasi muda berminat untuk menyambung warisan tradisi, warisan nenek moyang kita sejak dahulu. Melatih anak-anak muda kita supaya minat dalam usaha membuat bot secara tradisional ini. Diharap ada pihak yang berani meneroka bidang ini untuk menarik minat anak-anak remaja, anak-anak muda kita dalam bidang ini. Tradisi pembuatan bot tradisional ini seharusnya dikekalkan kerana ia merupakan khazanah warisan yang semakin pupus. Amatlah sayang sekiranya tiada kesedaran generasi baru untuk mendapatkan ilmu daripada orang yang berpengalaman bagi meneruskan tradisi yang telah diwarisi sejak sekian lama. Harapan Pak Wi anak muda ni sekarang biar ada minat. Ada minat nak belajar supaya nak tadi pada tukang nak ada bos, nak ada pandai buat sendiri. Dan apabila pandai buat sendiri, mana rasa-rasanya mata pencarian tu ada siwat sikit dah. Mana benda tu saat buat masa ini, mana tenaga mengajar tu ada lagi. Kalau Pak Wi tak ada, tak tahulah. Salah ajar lain lagi kot. Gitu. Bagi harapan saya bagi anak muda yang
yang ingin mencuburi bidang tukar ni kira ambil lah selagi mana yang ada generasi sekarang ni masih ada. Andai kata kalau generasi yang dulu sudah tidak ada, kira macam benda ni akan lenyap di telam masa. Dan kita lihat banyak bahan-bahan warisan kita sedang menuju ke pupusan. Jadi saya menyeru kepada peminat supaya menghayati apakah sebenarnya jati diri yang telah diwarisi oleh nenek moyang kita, ataupun mungkin kita boleh bercakap mengenai kehebatan, khususnya orang Melayu berdagang daripada negeri Terengganu. Bagaimana mereka timbul inisiatif ataupun kekuatan untuk membina sebuah perahu yang besar begini besar dengan keupayaan tradisional yang terhad dari segi peralatan, teknologi dan sebagainya. Tapi mereka mampu. Kapal buatan Terengganu ni dia punya keunikan yang tersendirilah. Dan Terengganu bukan sahaja terkenal dengan pantai pulau Sungai Kenyir, tapi kita ada apa-apa yang saya sebutkan tadi, suatu yang sangat menarik sebenarnya yang menjadi tumpuan masyarakat di seluruh dunia. Jika dikaji serta dikumpul ilmu dalam seni bina tradisional masyarakat Melayu, kita pasti kagum dan bangga dengan asal-usul kita. Pulau Duyung Terengganu telah banyak menyumbang kepada perkembangan ekonomi perdagangan dan pelancongan. Kita mengharapkan lebih banyak generasi baru berfikir seperti Pok Awi yang mempunyai minat mempelajari seni membuat kapal tradisional atau dipanggil perahu oleh orang Terengganu yang merupakan ikon Pulau Duyung sebagai warisan zaman berzaman agar lebih menonjol di mata dunia pada masa akan datang.